Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap murid dalam keadaan bersedia dan sehat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan masuk ke tajuk manusia, khususnya deria manusia. Dalam PDPR hari ini, kita akan mengenal pasti deria manusia dan anggota badan yang terlibat, mengelaskan objek mengikut rasa, menggunakan deria sepenuhnya dan alat bantuan deria. Okey, mengenal pasti deria manusia dan anggota badan yang terlibat. Sebelum ni cikgu ada minta kamu untuk menonton video YouTube penerangan tentang isi pelajaran. Dan cikgu akan imbas kembali apa yang kita pelajari, apa itu 5 deria manusia, iaitu yang pertama, deria penglihatan, deria pendengaran, ketiga, deria rasa, keempat, deria sentuhan, kelima, deria bau. Baik, kemudian kamu boleh merujuk buku aktiviti muka surat 23. Dalam buku aktiviti itu menyuaikan bahagian tubuh dengan derianya. Jadi kita lihat, hidung, kita cari gambar hidung, kita gariskan, ingat gunakan pembaris, dan hidung untuk bau. Seterusnya mata untuk penglihatan, lidah untuk rasa, kulit untuk sentuhan, dan telinga untuk pendengaran. Baik, seterusnya adalah mengelaskan objek mengikut rasa. Kita ada pelbagai jenis rasa dan kita lihat yang warna oranye itu adalah beberapa jenis buah yang mempunyai rasa tersendiri. Jika kita mengelaskan objek, maksudnya kita akan masukkan dia dalam kumpulan yang mempunyai ciri rasa yang sama. Kita bahagikan kepada dua kumpulan, rasa masam, rasa manis. Okey, ciku rasa manis. Apple rasanya manis. Manakala oren dan kendondong rasanya masam. Jadi ini adalah satu aktiviti mengelaskan objek mengikut rasa. Baik, sekarang kamu boleh merujuk buku aktiviti sains muka surat 25. Okey, kelaskan objek berikut mengikut ciri yang dikenal pasti menggunakan deria rasa. Okey, ada banyak jenis makanan kat dalam tu, ada 8. Okey, pertama kita tengok gula. Gula-gula adalah rasanya manis. Okey, limau rasanya masam. Madu rasanya manis. Tembikai rasanya manis. Asam gelugur rasanya masam. Aiskrim manis. Mangga muda masam. Dan cuka masam. Untuk aktiviti seterusnya adalah membuat uji kaji. Apakah makanan ini? Okey, kita lihat alat dan bahan yang digunakan. Kemudian ada 2 orang murid dekat situ. Seorang diikat matanya, ditutup matanya untuk menghalang dia melihat, tetapi dia boleh menggunakan deria yang lain. Mana seorang kawannya akan menulis maklumat yang diterima daripada murid A. Murid A akan sebut, murid B akan salin. Langkah-langkah. Okey. Kita boleh tengok langkah-langkahnya. Yang pertama, lakukan aktiviti secara berpasangan. Nombor 2, murid A membuat pemerhatian dengan menyentuh, menghidu dan merasa makanan yang diuji. Nombor 3, murid B mencatatkan maklumat tersebut tanpa melihat makanan tersebut di dalam kad seperti di bawah. Jadi, murid A akan rasa. Dan dia akan berkata, rasanya manis. Okey, murid B pun tulis manis. Kemudian dia sentuh makanan tersebut. Didapati makanan tersebut lembut. Jadi murid B pun tulis lembut. Dia baunya sedap. Okey. Jadi makanan yang diteka tu adalah kek cawan. Dengan menggunakan kad rekod, kenal pasti makanan yang diuji. Semak makanan sebenar dengan melihat makanan yang diuji. Jadi ciri-ciri manis, lembut dan sedap itu adalah ciri kek cawan.
Seterusnya, gunakan deria sepenuhnya. Kamu boleh merujuk buku aktiviti muka surat 27. Okay. Warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi yang berikut. Okay. Situasi pertama. Situasi 1. Okay. Kelihatan seorang budak dalam keadaan gelap di dalam biliknya, mungkin terdapat gangguan bekalan elektrik dan dia sedang mencari ataupun mengesan lampu suluh. Jadi, apa deria yang digunakan apabila dia ingin mencari ataupun meraba-raba lampu suluh yang dia rasa mempunyai berada berdekatan dengannya. Okey, untuk situasi 1 ni, apabila dia menggunakan tangan dia, kulit dia, itu adalah deria sentuhan. Jadi dalam situasi ini dia menggunakan deria sentuhan. Okey, untuk situasi 2, okey, saya tidak boleh menghidu makanan ini kerana selsema. Okey. Budak tu dalam keadaan selsema, jadi ada satu deria yang tak dapat digunakan dalam situasi itu. Bila selsema, deria bau dia tak dapat digunakan dengan baik. Tetapi deria yang lain boleh. Dia boleh melihat, dia boleh merasa dan dia boleh sentuh. Sentuh sama ada makanan tu panas, lembut, macam mana? Okey. Deria rasa. Deria rasa dia boleh merasa sama ada makanan tu sedap. Deria penglihatan dia boleh melihat. Okey, apakah makanan yang dia makan tu? Seterusnya kita akan belajar tentang alat bantu deria. Seperti yang kita ketahui, kita ada 5 deria. Okey, alat bantu deria ni penting. Okey, cikgu akan tunjukkan apakah alat ini. Biasa digunakan di hospital, digunakan oleh doktor. Kamu pernah sakit, kamu pernah pergi hospital. Ini adalah stetoskop. Stetoskop digunakan untuk mendengar degupan jantung. Kerana degupan jantung bunyinya amat perlahan. Jadi, kita gunakan stetoskop untuk mendengar. Doktor menggunakan stetoskop untuk mendengar degupan jantung. Seterusnya, okey, ini adalah binokular ataupun bahasa Melayunya teropong. Teropong digunakan untuk melihat benda yang jauh, objek yang jauh. Okey, jadi ia membantu deria penglihatan. Seterusnya, ini pula adalah mikroskop. Mikroskop selalu digunakan oleh saintis ataupun ahli sains untuk melihat objek-objek yang kecil saiz dia. Baik, apakah alat bantu deria bagi gambar di bawah? Cuba perhatikan murid-murid. Okey, benar. Okey. Alat bantu deria bagi gambar di bawah adalah cermin mata. Mungkin perempuan di bawah ini mempunyai masalah rabun. Jadi, dengan menggunakan cermin mata, ia dapat membantu dia melihat dengan normal. Baik, sekarang murid-murid boleh merujuk buku aktiviti muka surat 28. Okey, kita lihat situasi ini. Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Ibunya, Puan Fatimah, membawa Alia berjumpa dengan doktor mata. Bagaimanakah keadaan mata anak saya, doktor? Okey, bila kita lihat situasi kat situ, daripada petikan yang diberikan, kita dapat tahu yang Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Jadi, dia jumpa doktor. Okey, persoalannya. Nombor 1, apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Okey, jawapannya bila tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas, kita sebut sebagai rabun jauh. Apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik pada Alia? Okey, deria penglihatan. Okey, ketiga, apakah alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia? Seperti yang cikgu tunjuk tadi, apa dia? Apakah alatnya? Okey, alatnya adalah cermin mata. Baik, tugasan kamu adalah membuat buku aktiviti sains muka surat 23 hingga 28. Jadi, diharap penerangan ini dapat membantu kamu untuk membuat tugasan yang diberi. Baik, sekian, terima kasih.